taala. Karena kita sekarang masuk pada tahun baru Islam, yaitu tahun baru 1434 Hijrah. Maka sempurna dengan tahun baru Hijrah pada tahun ini, mari kita sama membaharui tekad dan azam kita untuk bekerja lebih kuat lagi dan bersungguh-sungguh hingga kita dapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al ayyamana khairan min amsina waj'al wadana khairan min ayyamina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini lebih baik daripada kemarin, dan jadi esok lebih baik pada hari ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apabila berlaku tahun baru, kita terasa umur kita ni, dan pentingnya umur kita ni bukan kau panjang dak. Umur kita ni kau pandang, kau setahun kau pandang. Kadang-kadang terasa kata tahun baru umur kau panjang, dak sekali asumnya kau pandang. Kau pandang di sininya iaitu misalnya Allah Subhanahu wa taala letak umur kita 50 tahun. Masuk tahun baru tahun ni kurang dah setahun, tinggal 59. Tahun baru depan pula setahun kurang, tinggal 58. Kau setahun kau kurang, kau setahun kau pandang umur kita. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munasabah dengan tahun hijrah pada tahun ini, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan di sana banyak ancaman, banyak percubaan di atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Hingga pada tahun yang kelima daripada kenabian, Nabi telah hantar pasukan untuk hijrah pergi kepada Al-Habasyah. Di antara mereka ialah Ja'far bin Abi Talib untuk nak pergi berlindung. Nah, kerana kekirnya terlalu kuat, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam izin supaya sebahagian daripada sahabat hijrah pergi kepada Al-Habasyah ataupun di Ethiopia. 2-3 kali hijrah di sana. Tetapi orang musyrikin Quraisy dia terlalu tengok mana orang Islam, tengok pergi orang Islam. Di mana mereka pergi, maka dia hantar pasukan dia, hantar tut dia 2 orang. Di antaranya Amr bin As. Dia jumpa dengan Raja Al-Habasyah, Raja Ethiopia. Supaya nak minta kelik, dia mahu hijrah pergi di Ethiopia, di Habasyah ni, dia hantar kelik ke Mekah. Tapi Raja Al-Najasyah, Raja Al-Habasyah ni, dia fikir, ini baru sebelah dia dengar. Alasan yang minta keliknya kerana dia mahu hijrah ni ialah faraqu dina qaumihim, iaitu mereka ni mencah belah agama mereka. Jadi wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wala anta. Dan puak ni bawa satu agama baru yang mana agama ni tidak pernah kami tahu, dan juga Raja Al-Habasyah dia pun tak kenal juga agama ni, iaitu agama Islam. Maka An-Najasyah, raja yang cerdik, dia tak kena dengar sebelah dah, dia kena dengar 2 belah. Baru dia nak tak cincai, baru dia nak putus belah mana, kena dengar dulu pihak yang kedua. Maka dia panggil pihak yang kedua, iaitu umat Islam yang hijrah. Bagaimana keadaan? Maka dia rakyat tentang itu dia pun terasa suka hati dengan dengar agama baru, iaitu agama Islam. Dan dia tak akan klik kumpulan yang klik kepada Mekah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan umat Islam di mana saja mereka berada. Duklah cuba karena asal dunia yang Allah jadikan hidup manusia ni ialah linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencubakan manusia yang mana kalau lebih baik amalannya. Jadi tidak ada manusia nak pergi seni, tak ada. Ya kena ada seni dan kena ada susah. Itu adalah lumrah asal kejadian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya tahun hijrah ini juga dijadikan awal-awal tahun dalam Islam, sebagaimana dipilih oleh Umar bin Khattab. Nak letak 1 tahun hijrah, nak mula pada mana? Tahun baru Islam, maka bermulanya pada hijrah. Sebagaimana ada
dan hijrah kepada Madinah. Ada suatu perkara yang besar sekali dalam sejarah Islam. Sebenarnya Nabi telah wangker, pada lama lagi dah. Nabi telah susung mari lama dah. Kata satu ketika Nabi kena hijrah, tapi Nabi tak wayak. Nabi hantar sahabat-sahabat sebelum pada ni pergi kepada Madinah. Hantar pergi belia-belia dah. Supaya nak buat di sana, nak buat orang buat di sana. Pada mau ni pergi saja, dia nak membina masyarakat. Dia nak bawa Islam di mana saja mereka berada. Dan sebelum pada itu juga Nabi telah membuat Aqabah, perjanjian Tontik Saniyah Al-Aqabah. Sekali yang kedua, sekali pertama, yang kedua dan yang ketiga. Maka di antara isi, terutama isi yang lengkapnya ialah al-sam'ati wa ta'ah. Kena taat, kena dengar, kena taat kepada pemimpin. Kena tanam dari jiwa dulu. Nabi itu wangken belia-belia dah. Sebab apabila Nabi pergi hijrah sikit lagi, mereka dah tahu dah. Kata bagaimana perjanjian dulu. Suntik saniyah Nabi buat dulu bagaimana. Jadi kena tunggu atur ni. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli sejarah, setelah pembesar Quraisy telah membuat suatu persidangan besar, racun Safha paling besar sekalinya ialah racun Safha berhubung dengan nak buat putus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tengok pada setiap hari ini orang Islam ramai. Orang Islam ramai. Dia rasanya tergugat kedudukan dia. Dia kata pun rayu, kacau dengan pun rayu masa depan. Maka dia panggil musyawarah di Darun Nadwah, bagaimana nak buat keputusan bersama. Tapi Damani pun dia cerdik juga. Dia tidak bertindak dengan cara pribadi, tapi dia bertindak dengan cara kumpulan. Dengan ramai-ramai, pakai ramai-ramai, bagaimana nak bertindak. Kalau buat kita sincai sore, kalau sore itu kena pakai ramai-ramai, kena panggil tiap-tiap kabilah mari. 12 kabilah untuk membuat keputusan pada hari itu. Dan calon bertindaknya bagi pengusyuran. Bagi pengusyuran sebagaimana dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbitu aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir mengatur tipu helah terhadapmu, sama ada untuk menahanmu, sama ada untuk pergi tangkap, atau membunuh, ataupun mengusir, ataupun hamba tubik. Jadi 3 perhatian tubik. 3 perhatian tubik mana? Sama ada menegak, ataupun bunuh, ataupun hambas. Kena bincang dulu ni. Akak-akak bincang ramai-ramai. Kalau kena tangkap, kena ikat, kok dia mari tengok, nanya-nanya ke Nabi, masuk dia kok Nabi pula. Jadi banyak tadi berjanji pada hari itu. Keputusan akhirnya ialah bagaimana disyorkan Abu Jahal kena bunuh. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu helah, tetapi Allah Taala juga mengatur tipu helah. Tetapi tipu helah Allah adalah lebih baik. Dia juga dengan cara helah, tapi Allah Taala telah atur lebih pada itu lagi. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keputusan yang pertama, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi keluar hijrah kepada satu tempat, yaitu di Gua Thur. Yang mana Gua Thur ni Nabi pilih tempat ni ialah di sebelah selatan Tangkat Tai Madinah. Nabi tak ikut dengan jalan biasa dah. Ikut jalan yang tidak disengkau oleh manusia. Cari jalan yang lebih selamat. Yang mana lebih selamat, pilih yang tu. Atau Nabi nak wangken, Nabi susun. Nabi ni nak wangken. Dan di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar. Idhuma fil ghar. Ketika mana mereka berdua di dalam ghar,
dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Sewaktu dia mengatakan, mengucap kata-kata kepada kawannya, yaitu li sahibihi, kepada kawannya, yaitu Abu Bakar. Ini ayat kelebihan Abu Bakar disebut dalam Quran, yaitu li sahibihi, bagi kawan dia, kawan Nabi, sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. La tahzan inna Allaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan takut. Inna Allaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Asal bahasalah Allah Ta'ala bersama dengan kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan jiwa. Wa ayyadahu bi junudil lam tarawha, serta disokong dengan tentera-tentera yang tidak dapat kamu lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, lalu jadilah kalimah orang-orang kafir itu ke bawah. Wa kalimatullahi hiyal 'ulya, dan kalimah Allah itu berada di atas. Wallahu azizun hakim. Allah amat perkasa lagi amat bijaksana. Surat Taubah ayat 40. Jadi Allah selamatkan mereka dua kali. Yang pertamanya di rumah dia, dan yang kedua di Gua Sur, dan di jalan-jalan juga. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah dengan cara ringkasnya, maka disambut dengan secara meriah. Karena Muhammad ada dengar Muhammad gitu gini dengar. Nah, di Madinah memang dengar dengan cara yang baik, dengar hak molek-molek. Kalau di masyarakat di Mekah sendiri dengar juga, tapi dengar tak molek. Dengar Nabi gitu, dengar benar-benar tak molek. Apabila jumpa dengan tuan sendiri, balik. Tak suka dengar hak dengar. Tapi di Madinah dengar hak comel-comel, dengar hak molek-molek. Dan di sana Nabi binakan satu masjid yang pertama dalam Islam, yaitu Masjid Quba, dan Masjidul Ussisa 'ala Taqwa. Itu masjid yang pertama dalam Islam. Karena pentingnya masjid, Rasulullah SAW bina masjid dulu, belum ada benda-benda yang lain. Dan dari situlah ajaran Islam berkembang. Dari Madinah titik tolak berkembang lagi. Di rata-rata ke tanah Hijaz, seterusnya melewati Timur Tengah hingga ke Asia Tengah, Afrika Utara, Eropa dan lain-lain kawasan, yang diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin hingga pada hari ini. Penganut Islam adalah merupakan penganut yang terbesar kedua di dunia. Lebih kurang 2.000 juta lebih. Itu segi jumlah, tapi dari segi peningkatan, dari segi penerimaan masyarakat dunia, Islam adalah agama yang cepat sebar. Banyak orang terima Islam. Dengan sebab mereka ni dari keadaan lama, tertindas, tertekan dari segi fikir dan sebagainya. Apabila dia belajar Islam, dengar Islam, maka dia terkesan dengan cara hidup dengan ajaran Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah telah berlangsung daripada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sebagaimana saya sebutkan tadi, 1434 tahun. Maka tidak ada lagi hijrah selepas pada ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Riwayat Bukhari. Tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyatun. Yang adanya adalah jihad dan niat. Dan ada yang lain. Sabda Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu, wa la tanqati'a at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Ahmad wa sahahu Al-Albani. Tidak terputus hijrah hingga terputus taubat, dan tidak terputus taubat hingga sampai kepada naik matahari daripada sebelah jatuh. Yang hadis Nabi la hijrata ba'dal fathi, maksudnya hijrah yang dimaksudkan yaitu hijrah yang berlaku pada masa Nabi, tidak ada lagi hijrah. Tapi yang ada selepas harinya ialah hijrah berterusan, cara berterusan hingga sampai pada tutup itu taubat, iaitu sampai pada hari kiamat kena hijrah. Tapi bukan rupa macam hijrah Mekah Madinah, bukan dengan cara yang lain.
Dan hadis riwayat Imam Abu Dawud, innama satakunu hijrah ba'da hijrah. Sesungguhnya akan berlaku hijrah selepas daripada hijrah. Dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-muhajiru man hajara Allah ma'naha anhu. Man hajara ma'naha Allah anhu. Hijrah yang sebenarnya ialah hijrah tinggal daripada perkara yang Tuhan larang. Hal ni kekal sampai hari kiamat. Apa yang Tuhan larang kita kena tinggal hingga sampai hari kiamat. Dan cara hijrah berlain. Lalu kita boleh banyak hijrah. Hijrah mana pindah? Pindah daripada satu perkara kepada satu perkara yang lain. Tahun sebelum ada pedang ni, kita semaya berjamaah 3 waktu. Kita kena tambah menjadi 4. Menjadi 5. Hak 4 menjadi 5 waktu berjamaah. Hak 5 dah menjadi 5 sama-sama. Hak tak ada puasa sunat. Tahun dulu tak ada puasa sunat. Puasa Muharram, hari Tasu'ah 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram. Tahun baru ni tak ada puasa. Ataupun tahun baru ni puasa sehari. Tahun ni tambah menjadi 2. Niat azab dari puasa sunat. Hari Ma'ad apa ya? Hari Tasu'ah hari ke-9 dan hari Sabtu hari Asyura hari yang ke-10. Kita azab pada sekali. InsyaAllah kalau akan berkekal kepada kita. Hak tak baca Quran, kena banyak baca Quran. Hak baca dah, baca pula. Hak tak belajar lagi. Hingga sampai kepada hari kiamat juga. Itu cara berhijrah. Tak menghalami sesuatu juga. Duduk di satu masyarakat tak boleh buat ibadat, kena hijrah pada tempat yang lain. Tapi lah ni banyak nak hijrah. Nak kampung, nak tahu ada berapa hijrah kampung ni. Kau ada kampung ni, kau ada. Tak sana hijrah mana orang tu. Mik cari buku lain pula. Kalau buku ni lain hijrah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir khutbah ini kita dapat membuat kesimpulan terhadap pengajaran บทเรียนที่สำคัญในเรื่องของฮิจเราะห์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งเป้าสำคัญก็คืองานของนบีก็คืองานที่จะนำพามนุษย์ไปสู่สวรรค์นำที่จะพามนุษย์ห่างไกลจากไฟนรกนั่นคืองานสำคัญของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นการทำงานอะไรก็แล้วแต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานหนึ่งต้องมีการวางแผนทั้งแผนระยะยาวหรือแผนระยะสั้นสองจะต้องจริงจังบทสมบูรณ์จริงจังในการทำงานไม่รู้สึกเหนื่อยสามจะต้องมีทีมงานเพราะท่านนบีก็มีทีมงานอูบักรก็คือทีมงานอาลีก็คือทีมงานจะไปโดดเดี่ยวเลยไม่ได้สี่ต้องมีความอดทนสูงมีความอดทนฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างห้าจะต้องเสียสละโดยเฉพาะการเป็นผู้นำต้องเสียสละอย่างยิ่งเสียสละทางร่างกายเวลาแม้กระทั่งชีวิตก็จะต้องเสียสละหกต้องมีจิตใจอันแน่วแน่ada semangat เจ็ดต้องมีความสมานสามัคคีเพราะการมีสามัคคีนั้นจะนำไปสู่ของการชัยชนะของการได้รับชัยชนะของการประสบความสำเร็จแล้วก็สุดท้ายส่วนหนึ่งสุดท้ายก็คือต้องตะวักกัลต้องยากีนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องยากีนกับต้องมั่นใจในความช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลซีนาอามานูวะฮาจารูวะจาฮดูฟีซะบีลิลลาฮ์อุลาอิกะยัรจูนะเราะห์มะตัลลอฮ์wallahu ghafurur rahim semuanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah mereka itulah mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala amat pengampun dan amat penyayang
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi